Okey. Right, so hari ni kita akan teruskan bagaimana untuk membina pangkalan data. So nota semua dah dapat. Okey, membina pangkalan data biasanya sangat penting kerana apabila kita mempunyai data yang terlalu banyak, okey, dan bagaimana kita nak simpan dalam sistem file iaitu sistem manual. Okey, disebabkan itu kita perlu ada sistem pangkalan data. Pangkalan data ni biasanya mempunyai banyak maklumat. Okey, contoh mudah yang kita boleh nampak yang ada di pangkalan data. Okey, contoh adalah APBN kita. Right? Sistem yang telah dibina oleh kerajaan semua. Itu dalam sistem APBN kita boleh nampak sebenarnya banyak apa kita kata banyak maklumat-maklumat pelajar yang boleh kita lihat untuk lebih nampak untuk cikgu cari semua menggunakan data-data dalam sistem APBN tersebut. Okey, so sangat penting. Right? Kalau kita lihat pengolahan data tu menggunakan sistem pengurusan pengolahan data ataupun kita kenali sebagai database management system. Contoh macam tadi lah saya kata APBN. Kalau ada apa-apa sebarang perubahan maklumat anda, okey, mungkin tempat tinggal anda berubah. So daripada sistem pengolahan data APBN tu kita hanya ubah sedikit demi sedikit saja. Kita cari nama, okey, kita ubah bahagian tu. Kalau kita cari menggunakan sistem file, dia bayangkan kita perlu cari satu persatu. Tiba-tiba kalau hujan ke apa, tiba-tiba file basah, semua sebanyak kelemahan. Sebab tu kita perlu ada teknologi sekarang ni untuk membina pengolahan data, so semuanya berada di dalam sistem. Bila berada dalam sistem pengolahan data ni, kita panggil macam dia terawang-awang, dia simpan di awangan cloud tu kan. So dia tidak akan hilang melainkan orang hackkan dia lah. Okey, antara contoh sistem pengolahan data adalah Microsoft Excel, selain itu adalah PHP lah. Sebenarnya saya galakkan PHP tapi saya fokus dahulu sebab pernah soalan tapi pernah soalan pada tahun lepas bertanyakan bagaimana kalau query menggunakan kalau untuk Microsoft Excel, nampak? Sedangkan tahun lepas saya fokus kepada PHP. Kita kena tahu kedua-duanya lah. Okey, PHP tu tak perlu tahu secara detail pun tidak apa, tapi PHP adalah antara sistem yang bagus sedia ada sekarang berbanding Excel. Okey, cuma Excel ni pengetahuan untuk di dalam mengikut buku teks lah. Okey, so Christian, Microsoft Access ni mempunyai alat spesial software tools untuk kita buat pembangunan, pengurusan dan menyelenggara pengolahan data. Boleh guna Microsoft Access, masih banyak lagi menggunakan Microsoft Access sebenarnya ya. Okey, cuma apabila teknologi semakin berkembang, itulah yang kita ada. Okey, so di dalam Microsoft Access antara perkara-perkara atau kita panggil objek-objek yang perlu kita tahu yang akan kita belajar juga di dalam Microsoft Access ini adalah jadual ataupun tabel, pertanyaan ataupun kita panggil query, semborang ataupun form nanti, laporan, report. Okey, apa itu setiap perkara diterangkan pada bahagian ini. Okey, jadual apabila soalan ataupun sistem ataupun awak sebagai pengatur cara diminta untuk membuat jadual. Okay, apa itu jadual? So make sure satu entiti mesti satu jadual. Apa itu entiti? Ingat balik nilai yang unik. Okay. Dan atribut entiti disimpan dalam lajur pada jadual. So ingat balik lajur macam mana, medan semua tu ya. Saya tidak akan ulang sebab you yang kena ingat balik. Okay. Dalam jadual kita simpan data ikut baris. So baris tu melintang lajur tu menegak. Setiap baris kita panggil sebagai satu rekod. Okay, contoh 3 emblem. Okay, nama yang pertama Alfred dalam ATM saya lah. Okay, apa penerangan dia lelaki, mana semua. Okay, yang kedua Brandon. Okay, so setiap nama satu baris. So satu rekod untuk Alvin, satu rekod untuk Brandon dan seterusnya. Okay, right. Manakala pertanyaan apabila diminta untuk pertanyaan query. Okay, bermaksud kita perlu tetapkan bila seseorang ataupun orang lain meminta data tersebut, maksudnya kita kena tahu bagaimana nak paparkan data itu saja. Okay,
Nampak pertanyaan query, meminta data yang tertentu dari satu atau lebih daripada satu jadual. Okey, contoh. Okey. Sebenarnya dia baru masuk. Okey, kedatangan ni pun saya kena ambil. Sekejap. Ada. Okay, so bermaksud, contoh sistem yang dah ada sistem data SPDM yang dah ada kan. Okay, apabila contoh cikgu, sistem PDM tu kan ramai. Contoh cikgu nak mengenal pasti pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan RM100 untuk persekolahan. So bagaimana? Itu kita more kepada query. Maksudnya cikgu, contohnya cikgu kaunseling yang in charge kan. Okay, cikgu kaunseling akan pilih, dia akan minta data pelajar menengah rendah. Contoh dia nak pelajar menengah rendah je. Okay, so dia akan pilih pelajar tingkatan 1 hingga pelajar tingkatan 3. Okay, kemudian dia akan pilih apa lagi? Gaji daripada berapa hingga ke berapa. Dan dia akan paparkan nama pelajar-pelajar yang layak untuk menerima bantuan persekolahan. Okey, kalau selain itu, contoh kalau nak pelajar, kalau sekolah tu campur tapi nak data lelaki saja, kemudian duduk di mana. So dia telah menetapkan apa yang pengguna nak kendaki maklumat tersebut. Okey. Right. Data tersebut boleh dicetak atau dipaparkan. Data yang dipaparkan boleh dibuat perubahan. So apabila contoh masa FPDM saya kata bantuan tu kan tak ada nama anda. So cikgu tiba-tiba kata budak ni patutnya dapat nama dia tak ada. So mungkin ada perubahan yang perlu dibaiki di dalam tersebut lah. Okay. Kemudian borang ataupun form. Apa itu borang ataupun form? Itu adalah muka antara pengguna dan komputer. Right, biasa kan tengok Google Form semua kan. So pengguna dengan komputer paparkan, pengguna masukkan data. So bagaimana you nak paparkan Google Form tu, boleh cantikkan semua, boleh kan ada banyak-banyak jenis form kan ataupun borang kita kata kan. Macam-macam kita tengok dalam laman web sendiri. Even kalau you nak book hotel sekalipun, apa lagi, book kapal terbang ke kan dia ada macam form semua kan. Okay, selain itu borang ataupun form ni memudahkan kemasukan data dan paparkan data daripada satu atau lebih daripada satu jadual dalam bentuk lain daripada barisan lajur, paparkan data daripada pertanyaan, ubah data yang dipaparkan oleh satu borang, ubah lihat atau memasukkan data. Yang ini perlu tahulah bagaimana linkkan, pakai VLOOKUP semua tu, itu awak kena memang belajar lah. Okey, tapi jangan risau, untuk kali ni tak adalah VLOOKUP ke apa benda yang advance. Tetapi apabila kita naik ke peringkat elevation ni, awak kena tahulah term-term yang terbaru yang akan digunakan di dalam untuk pangkalan data nanti. Okey, manakala laporan ataupun report, bermaksud laporan report seperti even awak baca sekalipun, kita perlu sediakan laporan berdasarkan data dalam satu atau lebih daripada satu jadual ataupun berdasarkan satu pertanyaan. Laporan boleh dicetak ataupun analisis. Laporan ni dia ada jenis dia, bagaimana bentuk laporan yang dikehendaki. Okey, daripada pertanyaannya ataupun kita kata maklumat yang dikehendaki itulah. Okey. So ini adalah langkah-langkah bagaimana untuk membina pangkalan data. Right, so ini adalah langkah-langkah di dalam buku teks anda. Okey, kalau saya lihat, sekejap saya buku teks. Sebab ini memang you kena buat praktikal tau. Kalau you tak buat praktikal, memang agak susah untuk ada. Okey, kalau you lihat muka surat 128, di mana sekolah Sinar Gemilang ada masalah untuk mendapatkan analisis keputusan pemeriksaan murid-murid dengan cepat kerana masa murid-murid perlu dikira secara manual. So bagaimana untuk selesaikan itu? Contohnya anda merancang ataupun bersadar untuk hasilkan sistem maklumat peperiksaan atau dikenali sebagai SafeNet. Okey, so contohnya awak nak buat sistem terbaru, SafeNet. So bagaimana untuk membina jadual ataupun sistem pangkalan data tu? Ini adalah contohnya lah. Okey, langkah 1.
perlu tahu tujuan bina pangkalan data. Okey, tujuannya untuk hasilkan analisis keputusan peperiksaan dengan cepat. Kemudian, tentukan entiti yang diperlukan oleh SISMED iaitu entiti murid, markah. Apa lagi yang diperlukan? Attribute. Kena tahulah attribute apa di bawah entiti murid dengan markah. So, ditetapkan. Kemudian, apa lagi? Tentukan hubungan dan kekardinalan. Sebab apabila you tak boleh buat hubungan ni, nanti dia susah nak hubung kaitkan. Okey, untuk pelajar ni markah dia yang mana satu. Okey. Alright. Okey. Selain itu, menghasilkan pangkalan data lah. Kena buat setiap satu perkara. First, jadual, forum, pertanyaan, laporan. Laporan ni nanti adalah markah, hasil analisis markah nantilah. Okey. Alright. So, ini yang saya kata ni. Ini yang daripada muka, kalau kita lihat muka surat 129 sampai muka surat banyak dah, okey. Sampailah 148 dan seterusnya nanti tu, kita memang akan ada praktikal. Okey, untuk Microsoft Access ni. Okey, first thing, nak tahu bagaimana you punya laptop ada ke tidak Microsoft Access. So, sekarang apa yang saya nak you all tunjuk kepada saya. Okey, kalau dekat bawah kiri, okey, pada laptop anda, ini siapa yang pakai laptop okey, right, untuk lihat sama ada laptop anda ada ke tidak Microsoft Access. Okey, sebelum itu saya akan tunjuk cara bagaimana you can share screen kepada saya. Okey, so pada bahagian bawah, ini anda sekarang kan. Okey, pada bahagian kanan bawah, anda lihat komputer laptop. Pada bahagian kanan bawah, ada bahagian present now. Okey, tapi tak boleh buat serentak. Okey, saya rasa tak boleh buat serentak lah. Okey, tapi kalau boleh serentak, you boleh tekan saja. Okey, pada bahagian present now, you pilih your entire screen. Okay, your entire screen. Siapa yang pakai laptop, pilih yang itu sekarang. Untuk saya lihat paparan laptop anda ada tak Microsoft Access. So, semua sekali tolong ikut. Klik present now pada bahagian bawah kanan dan pilih your entire screen. Okay, pilih sekarang. So, ini adalah paparan access. Okay, mungkin ada access yang 2013 ke 2007. So, don't worry. Awak ikut sahaja step yang ada di dalam buku teks anda. Okay, kalau yang kita lihat first, buku Microsoft Access atau Access. Kemudian, okay, thank you. Okay, so sekarang bila kita nak buat pangkalan data yang baru, so kita perlu buka Access dan pilih blank database. Okay, alright, so dia akan tanya kepada anda. Okay, contoh kita nak buat satu folder yang baru kan. Kita namakan dia sebagai tugasan satu. Okay, bergantung. Tetapi lihat di mana database ni akan disimpan. So, sekiranya anda ingin menukar lokasi simpanan, awak tak nak simpan di sini, awak pilih je ikon folder ni untuk tukarkan folder anda. Okay, macam saya suka letak semua di dalam sini. Tingkatan 3. Ini adalah access. Okay. Alright, so itu adalah caranya. So ingat nama tugasan kita letak dulu sebagai tugasan 1. Untuk anda lihat di mana foldernya simpan, awak boleh lihat di sini. Kalau rasa tak nak tukarkan tempat simpanan, awak klik saja ikon ini. Okey, setelah awak tetapkan nama folder dan tempat simpanan, klik. So ini adalah paparan yang anda akan dapat. So ini adalah cara bagaimana untuk anda
buka akses dahulu. Okey. So, ini paling mudah lah. Kalau tak tahu bagaimana buka akses, so kena tahulah ya. Right, kalau tak ada akses, kena install. Okay, tapi jangan risau. Sebenarnya kalau kita sebagai pelajar kan awak ada ID MOE kan? Okay, ID MOE kita sebenarnya kalau kita buka MOE-EL learning tu, kalau you pilih yang bagi aktiviti ataupun aplikasi saya rasa, pilih bahagian Microsoft, awak boleh download Microsoft Access di situ. Ni percuma. Okay, sebab tu ID MOE kita ni sangat bagus sebab banyak aplikasi yang dia telah bagi percuma. Okey, kemudian so setelah paparan ini, make sure anda dah dapat anda dah namakan file, anda dah tahu simpanannya. So ini adalah paparan seterusnya. Okey, kemudian sekarang adalah untuk membina pangkalan data daripada entiti ataupun kita panggil table. Okay, so bagaimana untuk membina pangkalan data daripada entiti? Okay, so make sure dah dapat ini, kemudian klik ikon view ini. Okay, bila kita klik ikon view ini, dia akan keluar paparan seperti ini. Sekarang kita nak ubah nama. Kalau kita lihat, entiti kita ini adalah namanya table 1. Okay, kita boleh lihat nama entiti kita sekarang ni table 1. Kita tak nak nama dia table 1. Ubah kepada murid. So make sure entity, ingat balik jadual entity sama perlulah huruf besar. Okay, kemudian klik OK. So daripada sini, nampak tadi paparannya lain kan? Okay, dan apabila anda ubah nama tadi, nama data entity jadual, di sini dia automatik telah ubah nama. Okay, kemudian bagaimana untuk membina pangkalan data ataupun kita nak memasukkan atribut-atributnya. Okay, so untuk atribut kita boleh lihat pada paparan mana ni? Okay, kita lihat ini pula balik. Nampak? Ini adalah jenis data. Jenis data yang anda perlu tahu. Okey, auto number bermaksud menjana pembilang secara automatik dalam susunan menaik. Teks atau short text, panjang terhad maksimum 255 aksara. Memo atau long text, simpan teks sehingga 1 GB. Number, untuk pilih nilai angka sahaja. Date ataupun time, tarikh dan masa. So, mengapa perlu jenis data ini? Jenis data ini kita perlukan untuk menentukan, tetapkan data nanti apabila kita memasukkan atribut-atribut itu. So, dia akan define jenis-jenis data yang anda masukkan. Okay, so buka balik Access. So, pada bahagian field name ini, anda perlu memasukkan perlu memasukkan nama-nama atributnya. Okay, so bagaimana untuk memasukkan nama atribut ini? Pergi kepada view tetapi pilih arrow ini. Tengok, klik design view. Okay, ini memang design view lah. Kalau kita nak kembali kepada data sheet view, dia akan berubah nanti. Okay, so ID murid. Sebab kita kena tahu dahulu atribut untuk entiti murid. First, apa pun masalah yang unik iaitu ID murid. Kalau table markah, entiti markah, so data yang unik adalah ID markah. Okey, kemudian pilih masukkan nama, medan dan jenis data. So this one you boleh ubah. Okey, kalau kita lihat buku teks, kita pilih short text. Okey, nampak kita boleh pilih jenis-jenis data yang ada. Okey, nampak jenis-jenis data yang ada. Okey, kenapa kita tak pakai auto number? Okey, biasanya kadang-kadang auto number, tiba-tiba kita nak delete kan. Sedangkan, okey, contoh you dah buat banyak, auto number ni dia akan makin lama makin menaik. Tiba-tiba dia nak delete nombor tersebut. Nanti dia terus menaik, dia tak akan menggantikan nombor yang ada tu. Okey, sebab tu kita pilih short text. Okay, kemudian masukkan seterusnya. Okey, nama-nama atribut yang lain, awak type saja. Nama, murid,
Teks juga. Apa saja dalam buku teks anda, buku teks 132 tu. Siapa yang boleh buat, terus buat. Dan Tina, teks. Apa lagi? Kau, teks juga. Nama kelas, teks. Nama guru kelas. Okey. Right, dah habis type ini. Bagaimana sekarang kita nak tetapkan, kan hari tu kita belajar kunci primer dan kunci asing ataupun kita panggil primary key dan juga foreign key. Okey, untuk menentukan foreign key, okey, biasanya kalau kita perasan di sini kalau saya hitungkan kalau kita lihat kalau you boleh nampak ada kunci kecil kan dekat sini ni pada bahagian ID murid. Okey, contoh ID murid bukanlah berada di baris pertama. Tiba-tiba awak letak ID murid pada bahagian yang terakhir. Okey, sekiranya ID murid ini tidak berada pada bahagian yang ini, tidak berada pada baris pertama, bagaimana untuk tetapkan? Awak pergi kepada title tersebut, awak klik sahaja primary key ni. Okey, contoh macam saya kata, tiba-tiba saya kata nama guru kelas ni adalah primary key. So saya pergi ke sini, saya klik saja primary key. Contoh, nampak tak dia berubah? Tetapi sebenarnya nama guru kelas bukanlah primary key. Kalau kita lihat attribute, antara attribute ini ID murid adalah paling unik sebab tidak akan sama. Nama guru kelas kan kadang-kadang sama kan? Contoh Alvin Alfred, nama guru kelas dia Muhammad Fatul lah. Tiba-tiba saya pergi ke Muhammad Akmal Faik, nama guru kelas dia nampak berulang. So yang apabila kita lihat yang unik adalah ID murid. So ubahkan balik. Pilih, make sure klik dahulu baru pilih primary key. So itu adalah cara bagaimana untuk menetapkan primary key. Okey, kemudian bagaimana nak buat jadual yang lain? Ataupun kita bagaimana nak bina? Cikgu kan ada dua entity sebab nak masukkan markah. Okey, so cara untuk membina jadual ataupun tabel yang seterusnya, pergi kepada bahagian atas ini yang ada tick, klik pada tabel. Dia akan pergi ke sini, buat cara yang sama sekali lagi, klik view, dia akan terus keluar, masukkan nama entity ataupun nama jadual yang baru, iaitu markah. Ingat, entity perlulah huruf besar. Nampak di tabel 1. Secara automatik dia akan bertukar entitinya markah ataupun nama jadual yang baru adalah markah. Okey, manakala untuk attribute markah, saya nak anda masukkan kesemua attribute yang telah ditunjukkan di dalam buku teks muka surat 134, iaitu darjah 4.21 ataupun kita panggil medan. Attribute kita panggil juga medan. Saya semua tersebut. ID, masa, short text. Kemudian apa lagi? ID, DM, I, lagi sign. Boleh buat bersama-sama saya. Saya ni pun baru buat ni. Bukannya saya dah siap Okey. Dah siap? Okey, kenapa kita contoh kenapa markah DM CASL? Kenapa kita tak pilih number? Okey, kalau kenapa kita pilih short text? Short text ini boleh melibatkan
nombor dan juga markah. So, ini kita bagi sebagai macam biasa default lah. Lain kita pilih mudah untuk kita guna. Kita pilih sahaja subtext. Okay. Alright, so dah sampai mana anda? Saya pun dah tak tengok. Okay. Alright, ada masalah tak untuk membina ataupun membina jadual? Membina jadual, masukkan attribute, tetapkan primary key, kemudian bina jadual yang baru. Kemudian, ini dia. Awak kena tahu juga primary key untuk entity markah. Kalau kita lihat di sini, entity markah, primary key-nya adalah ID markah lah, sebab antara yang ini yang mana unik ID markah. Kenapa tak pilih ID murid? Sebab ID murid kan unik. ID murid kita akan gunakan sebagai foreign key untuk hubung kaitkan dengan entity murid nanti. Nampak? Okay. Alright, so sehingga ini ada sebarang masalah. Dia tak, memang ada laptop tak boleh support ni semualah. Okay, tak apa. So ada masalah tak sehingga Microsoft Access ini? Sekejap saya tunjuk. Ya, so saya tunjuk ini. Okay, sampai paparan yang saya tunjukkan itu ada sebarang masalah. Okay tak? Sehingga masukkan attribute ataupun medan bagi entity markah. Boleh nampak tak? Yang ini memang kena buat praktikal. Okey, sehingga ini sebenarnya sangat mudah. Okey. Berbanding sebenarnya lagi mudah sebenarnya PHP. Okey, tapi PHP kalau salah you miss, you salah klik pun you kena mula daripada awal. Okey, nampak PHP macam mudah, sebenarnya tak juga. Kalau you salah klik, you perlu mula daripada awal dan delete semua yang tu. Sebab tu buat masa ni kita belajar access dahulu dan kita akan teruskan dengan PHP. Okey, boleh tak? Okey ke tidak? Okey ke tidak? Murid-murid. Oh, mak kau. Goshin. Okey, cikgu. Okey, silakan for reply. Yang lain senyap je. Okey, sekarang thank you. Okey. Alright. Good. Okey, sekarang kita teruskan. Sebab kalau tak faham, nanti susah tau. Nanti kalau PBT ada pilihan PBT you kena buat. You kena tunjukkan. Sebab ini ada penilaian punya. Okay, thank you all respon. Thank you siapa yang respon. Okay, Marvin, Mitran. Okay, good. Okay, so sekarang kita akan buat relationship. Ingat, relationship ni kita nak hubung kaitkan. Hubung kaitkan untuk mencipta kekardinalan tu lah. Okay, so awak kena tahu hubung kaitnya antara entiti murid dan entiti markah. Apakah kekardinalan yang sesuai? Sama ada one to one, one to many ataupun many to many. Okay, so awak kena tentukan lah. Okay, alright. Kalau kekardinalan ataupun cardinality yang sesuai untuk entiti markah dan juga entiti murid adalah one to one. Okay, kenapa bukan one to many? Kerana setiap pelajar mendapat satu set markah. Okay, satu set markah tu bila kita tentukan hanya untuk pelajar tersebut sahaja. Tambah ni. Okay, takkan satu set markah Boshindran milik Hasanal. Tidak kan, alright? Macam tu lah tak? Okay, alright. Okay, so bagaimana untuk membina relationship ataupun kekardinalan ini? Okay, buka balik Access ini. Okay, di atas ini ada database tools. Okay, nampak tak ada perkataan relationship? Okay, alright. Pada bahagian ini, okay, dia akan terus. Kalau dalam buku tu dia kata show table kan. Kalau awak punya yang mungkin Microsoft Access yang tahun yang berbeza, dia akan kita pilih klik show table dahulu. Macam saya dia terus paparkan show table ini. Okay, kemudian perlu klik
jadual murid. Lepas tu saya klik add. Nampak dia terus keluarkan. Bila kita klik je dia terus keluarkan kan. Saya klik jadual markah pula. Saya klik add. Okay, nampak? Kemudian kita klik close. Okay. Alright. So, bagaimana nak buat hubung kait ini? Ini yang memeningkan ini ni. Okay. Yang ini anda perlu buka muka surat. Okay. Muka surat berapa ni? Muka surat 136. Yang ini baru kita kalau ikutkan tadi murid dengan markah kan. So kalau kita buat satu murid satu set markah tapi dia ada banyak markah satu, maksudnya total banyak-banyak one to many lah. Okey, bagaimana nak jadikan ni one to many sebab satu murid dia banyak markah dia dapat kan. Dan semua markah tu adalah satu set markah kepada dia. Okey, ini kena buat hati-hati Alright, sebab saya pun jarang menggunakan Excel. Saya prefer menggunakan PHP sebenarnya. Okay, alright. First, lihat langkah. Klik dan seret. Sekejap sebab kat sini dia tak paparkan. Saya patutnya kat sini dia dah paparkan. Sebab tu buku teks anda ni terlalu terhad. Dia punya teks ni terhad. Dia punya tu klik dan seret tikus daripada attribute ID murid pada entiti murid. Database. Ya, edit relationship. Sekejap saya buat sekali lagi. Sebab tu saya kata dia berbeza dengan yang saya suka pakai tu lah. Okay, kita database. Sebab dia kalau salah sikit je dia memang tak dapat detect. Sepatutnya dia keluarkan semua ini. Okay, dah itu. Ini yang saya kena tengok lagi ni takut terlepas. Okay, kemudian patutnya dia keluarkan edit relationship ni. Saya prefer buku cikgu. Buku cikgu Ismail ni lagi bagus daripada buku saya. Okay. Okay, hello. Sorry. Okay, sebab tu dia ada sedikit kesalahan tau kalau buku teks ni. Okay, sebab tu sebenarnya untuk buku teks ni saya jarang pakai lah sebenarnya. Saya prefer cikgu siapa nama? Cikgu Ismail ni. Okay. Alright. Kalau Cikgu Ismail ni dia lagi detail bagaimana kita nak bina maklumat. Okay. Alright.
Itu saya kata kenapa tak ada maklumat yang lain. Sepatutnya apabila kita memasukkan data, dia akan terus sepatutnya di sini dia akan paparkan tau. Okay. Kat sini sepatutnya secara automatik dia akan paparkan detail yang lain. Macam tadi kan kita masukkan apa? ID murid, nama murid ni kan. Sepatutnya di sini dia paparkan semua. Tetapi sekarang apabila tidak dipaparkan semua ini, sebab saya kata dia ada sedikit kesalahan. Nampak? Okey. Sebab tu saya kata yang buku teks ni tidak terlalu detail. Okey. So, untuk buku teks ni, kita buat je dahulu tetapi saya akan ubah sedikit mengikut cikgu Ismail ni punya dahulu. Okay, first kita dah buat jadual. Okay, kita dah settlekan, kita masukkan maklumat. Okay, saya tengok dahulu. Okay, alright. Okay, dah. Buat pilihan. Nampak? Kita kena close dulu. Sebab tu, nampak? Yang ini tidak diterangkan dalam buku teks. Kalau cikgu siapa nama ni? Cikgu Ismail. Dia suruh close dulu. Kita save. So, baru ada semua paparan ini. Nampak? Dalam buku teks tidak diterangkan. Okay? Alright. So, daripada sini baru kita boleh tarik ke ID murid. Boleh nampak tak? Kalau tak percaya tu, sepatutnya bila kita buat relationship, dia terus paparkan. Tetapi tidak diterangkan, kita perlu close dahulu table tu, baru kita boleh buat relationship ataupun kekardinalan. Okay, kekardinalan di antara apa kita kata? Antara satu entiti dengan satu entiti yang lain. Okay, apabila kita dah klik relationship ini, okay, kita pilih enforce referential integrity. Okay, kita pilih create. Nampak? Dah ada dah one to many. Okay, kemudian apa lagi kita save. Okay. Okay, boleh tak? Sebab tu saya kata buku teks kita ni terlalu tidak menjelaskan lebih detail di mana kita perlu closekan table tersebut. Tapi kita boleh nampaklah di mana jadual-jadual tersebut memang dah tak ada. Okay, alright. Okay, sekarang bagaimana pula untuk memasukkan data di dalam jadual? So, bagaimana nak timbulkan balik jadual tersebut? Awak double klik je sebelah kiri ni. Apabila kita double klik di sini, dia akan terus keluar balik paparan jadual. Okey. Tetapi bagaimana nak dapatkan seperti dalam buku teks anda, pergi kepada view, pilih data sheet view. So ini paparan dia lah. Apa yang perlu anda masukkan tadi. Okey. Alright. Kalau kita nak, kita boleh masukkan semua seperti di dalam buku teks anda. Anda perlu hanya type sahaja maklumat-maklumat ini. Okey, begitu juga ID markah. Okey, masukkan ke semua data-data iaitu markah-markah yang perlu dimasukkan. Okey, boleh nampak tak? Okey, so apa langkah yang tidak dijelaskan di dalam buku teks adalah di mana anda perlu closekan. Klik pangkal di tepi ini sebelum membina relationship ataupun kekardinalan. Okey, alright. So, hari ini kita belajar itu sahaja dahulu. Tetapi you kena buat praktik. Okay, sebab kalau kita lihat dalam buku teks, okay, praktis amali. Okay, anda perlu buat tugasan. Nampak? Saya perlu tahu tugasan anda seperti tidak. Memang saya akan minta nanti, saya akan hantar satu slide. Anda perlu tunjuk satu persatu langkah seperti mana saya buat. Tetapi tidak boleh gunalah nota saya so saya tahulah sama ada you buat sendiri ataupun tidak.
Okay, so you boleh pakai snipping tool ataupun print screen laptop anda. Nanti saya akan bina. Saya akan tengok balik PBB nanti sama ada anda perlu bina pangkalan data seperti mana, okay? Ataupun aktiviti 4.4. So this one, saya kena check semula. Okay, kalau kita lihat aktiviti saya